Islam agamanya lengkap dan sempurna, memenuhi keperluan hidup manusia di dunia dan akhirat. Segala yang terkandung dalam ajaran Islam menepati keperluan lahiriah dan rohaniah manusia. Secara tepatnya, syariat Islam memenuhi keperluan fitrah manusia yang ingin dan suka berada dalam keadaan gembira. Segala keperluan rohani dan fizikal manusia dipenuhi berdasarkan konsep mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Hiburan yang dibolehkan sebenarnya mampu merehatkan jiwa, menenangkan hati serta menyedapkan halwa pendengaran. Hiburan yang dibolehkan juga mampu menyebarkan perasaan gembira, terutama di majlis-majlis kerajaan dan kebesaran Islam. Ada 2 hari raya saja yang disyariatkan dalam Islam, iaitu Hari Raya Fitrah pada 1 Syawal dan Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah selepas hijrahnya, penduduk Madinah mempunyai 2 hari kebesaran di mana mereka menyambutnya dengan mengadakan permainan-permainan. Lalu baginda bertanya mereka, "Hari apakah yang kamu sambut ini?" Mereka menjawab, 2 hari yang kami biasa menyambutnya dengan mengadakan permainan pada masa jahiliah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kamu sambut itu, iaitu Hari Raya Korban dan Hari Raya Fitrah." Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Episod terakhir seru qasidah kali ini akan membincangkan qasidah itu penyeri kemeriahan, memandangkan umat Islam akan meraihkan hari kemenangan melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan dan dihadiahkan 1 hari kebesaran, iaitu Hari Raya Fitrah atau Hari Raya Aidilfitri. Untuk itu saya akan menjejaki beberapa tokoh yang akan membicarakan topik ini. Qasidah berarti madah puji untuk baginda Rasulullah SAW. Dan semestinya apabila madah puji untuk Rasulullah SAW, pastinya dia akan menjadi penyeri dari semua majlis. Tak kiralah majlis itu macam mana sekalipun, khususnya majlis di Aidilfitri, terutama ada perayaan-perayaan besar dalam Islam, Aidilfitri, Hari Adha, sambut Ramadan, Syaban yang bakal akan datang ni, nisfu sempurna nisfu Syaban, Rajab, 27 Rajab, dan mana-mana tarikh yang besar dalam Islam. Terutama di masyarakat Pulau Pinang ni, kasidah ni dikatakan satu orang katakan masyarakat Melayu ni peranan main dikatakan memeriahkan majlis. Contohnya kita selalu dijemputlah madrasah ni, dijemput anak-anak madrasah ni dijemput ke hari kelahiran untuk anak-anak yang baru lahir tu. So macam mana kita buat macam kasidah-kasidah burda yang mana masyarakat ni terima dan mereka begitu terpenggu dengan ni, rasa gairah sampai orang terasa termenangi, tersinggung dan seronok pula. Majlis perkahwinan semestinya dialunkan dengan madah puji baginda Rasulullah SAW. Kerana majlis perkahwinan adalah salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW yang amat dahsyat, yang besar. Kerana dengan berkahwin dapat menghindarkan umat manusia daripada berzina. Dan semestinya perkahwinan itu ibadah, mesti dihiasi dengan ibadah. Contohnya kita ambillah satu contoh kelahiran anak. Bila kelahiran anak ni kita selalu buat tola'al badru. Tola'al badru ni umpama kita katakan Rasulullah SAW daripada Mekah berhijrah ke Madinah dan dia menyambut dengan tola'al badru. Dan anak yang baru lahir ni dikatakan zuriat, yang lahir ni kelahiran. So kita pun sambut dia daripada alam mu'amur, dia datang kepada alam musyahadah. Dia datang alam musyahadah, kita jemput dia datang daripada alam mu'amur, Allah yang tempat. So kita dengan jemput dia dengan tola'al badru. Sila welcome, kita katakan welcome tu menjemput dia, selamat datang. Itulah maksudnya. Bila mai Aidilfitri ni, para tetamu tu pun dipanggil budak-budak ni untuk buat katakan takbir raya. Dalam takbir raya tu sambil tu kita akan buatkan bawa ni kompang ataupun rebana untuk buat satu kasidah. Kata Maulaya salli wa sallim. Maulaya salli wa sallim tu membuatkan salam dan salim tu selamat, dan orang katakan lagi membuatkan kita tu jadi seri ya. Sambil kita menjadi takbir, lepas tu kita buat Maulaya salli wa sallim dan menyerikan majlis tu. So itulah membuatkan majlis perayaan Aidilfitri ini
satu hari raya yang mana dah dekat dah dengan ni lepas Ramadan ni. So selalunya orang jemputlah kita takbir sambil kita buat ni maulid yang saling dengan budak-budak yang mana menyerikan lagi menyeronokkan. So sekeliling kawasan di dalam Bukit Golgol Taman Zadun ni orang-orang selalu suka keadaan macam ni. Alhamdulillah. Dalam beberapa tahun yang kemudian khususnya di bumi Malaysia kita, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masyarakat kita sudah mula buka mata, belapang dada menerima kembali kita kata pengamalan ataupun budaya yang sepatutnya dijadikan intipati kehidupan kita di sini untuk dijadikan tatapan. Setakat ini nak katakan 80% ataupun 82% terima. Dia katakan okey. Yang 20% kadang-kadang dia tak suka. Kadang-kadang ada setengah yang beritahu negatif, ada yang beritahu positif. Tapi 80% mau sangat. InsyaAllah atas pada gasidan bila orang yang tamu tu dengar juga, dia pun masa mau juga. Pernah saya jadi satu insiden berlaku di kawasan sini. Mula dia kata ni semua tak bayar. Ini bid'ah, tu bid'ah. Saya kata na'udzubillah. Ini kita macam kan buat burda, kasidah. Kasidah tu katakan satu benda yang kita memeriahkan. Bila dia dengar budak-budak tu menyanyi ataupun buat burda tu, dia tertangis. So dia pun minta ustaz, lain kali saya pun nak jemput ustaz pergi rumah kita buat kasidah. Islam tidak pernah sekali-kali menyekat naluri fitrah umatnya meraihkan perayaan atau berhibur di hari kebesaran Islam, asalkan ianya tidak melanggari hukum-hukum syarak dan sentiasa berada dalam ruang lingkup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perayaan yang disambut hendaklah tidak berlebih-lebihan sehingga hak-hak Allah dan kewajipan yang lain terabai, terutamanya dalam soal menunaikan ibadah. Malah unsur-unsur hiburan yang terdapat dalam sesebuah perayaan mestilah berakhlak, yakni tidak mempunyai unsur-unsur maksiat seperti membawa kepada rangsangan nafsu yang melampau sehingga mendorong kepada melakukan perbuatan yang keji dan dosa. Selagi prinsip dan perlaksanaan hiburan itu bertepatan dengan dasar-dasar ini, maka hiburan itu akan memberi kebaikan kepada manusia. Sekarang saya di Georgetown, Pulau Pinang dan sempat menziarah Masjid Melayu Leboh Aceh di Leboh Aceh yang dibina pada 1808. Masjid ini terletak berdekatan dengan beberapa buah bangunan bersejarah di tapak warisan dunia UNESCO. Sejarah Masjid Melayu Leboh Aceh bermula pada tahun 1792 apabila Tengku Said Hussein Al-Aidid, seorang kerabat di Raja Aceh, Sumatera Indonesia, telah membuka sebuah kawasan perkampungan masyarakat Islam seluas 66,000 kaki persegi. Beliau adalah seorang pedagang Aceh yang kaya dan berjaya ketika Pulau Pinang baru dibuka oleh Kapten Sir Francis Light. Hasil kekayaan yang dimilikinya, beliau bersama keluarga dan pengikutnya telah membuka dan memajukan sebuah penempatan di Leboh Aceh dengan mendirikan sebuah masjid, menara, rumah kediaman, deretan rumah kedai, madrasah Al-Quran dan pejabat perdagangan. Usaha beliau secara tidak langsung telah mewujudkan sebuah pusat pengajian agama Islam dan pusat perdagangan antarabangsa yang bukan saja terkenal pada ketika itu, malah yang terulung dan terawal di Pulau Pinang. Yang mesti Assalamualaikum. Ini kita akan mula lagu yang kita banyak sama. Kasidah ni membuatkan budak-budak yang mana budak-budak anak-anak kita yang mana terbiar pergi lepak sini lepak sana. Kasidah ni memempukkan mereka. Bila mereka tengok ada gendang, ada menyanyi, lepas tu kita buat persembahan dalam orang katakan majlis perkahwinan. So budak-budak ni rasa gairah. Bila gairah tu mereka tertinggal budak-budak lepak, dia main karat ini. Ini akan memupukkan budak-budak ni daripada buat benda-benda budaya ni. Itu salah satu ni burda ni atau kasidah ni memupukkan mereka ni. Madrasah ni membuat macam itulah. Kita tarik ramai pemuda-pemuda, remaja-remaja dan anak-anak kecil yang mana buat benda-benda yang lepak ni. Kita panggil dia, bagi mereka gendang. Contohnya kita bagi bongo, kita bagi rebana, kita bagi pompang. So lepas tu kita bagi satu majlis, kita bagi satu uniform, baju-baju dia untuk perkahwinan dalam majlis tu. So budak-budak ni macam berkesan. Ini satu-satu mengatakan tarikan. Gasidah ni bukan kata gasidah takat buat macam tu. Ni gasidah ni buat ada dan dakwah juga.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Hari Raya Aidilfitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam, kerana berjaya mengharungi onak dan duri serta cabaran di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan rahmat yang dipenuhi dengan berbagai jenis cabaran. Dan semestinya di awal Hari Raya Aidilfitri kita hiasi dengan takbir. Alhamdulillah kita di Malaysia takbir mahkamah, alhamdulillah masih ada lagi, walaupun banyak tempat yang dah tak buat, tapi insya-Allah kita berdoa agar ia terus berkembang. Dan perkara yang kedua, untuk menghiasi hari yang penuh keberkatan ini, mestilah kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW sebagai tanda syukur, tanda ta'zim. Kita membesarkan baginda Rasulullah SAW. Seeloknya dialunkan dengan alunan muzik. Kerana kita balik pada sejarah penghijrahan baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Penduduk Muhajirin dan Ansar menanti baginda Rasulullah SAW di Madinah selama 1 minggu untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bertolak daripada Mekah. Tiap-tiap hari pagi dan petang, penduduk Muhajirin dan Ansar di bumi Madinah akan berbaris dan melihat di balik bukit yang memisah sepadan. Tiap-tiap petang lepas tunggu, dan genap dah 7 hari, dan hari ke-7 lepas nampak cahaya Allah, iaitu baginda Rasulullah SAW. Apabila penduduk Mekah dan Madinah, Muhajirin dan Ansar yang berada di Madinah nampak baginda Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, gembira tak terkepalang, gembira yang teramat. Seluruh sahabat melaung-laungkan tala'al badrul alaina, dan itu adalah qasidah yang kedua di muka bumi. Qasidah pertama dikarang oleh Datuk baginda Rasulullah SAW di hari kelahiran baginda Rasulullah, yaitu sallallahu alaihi Allah ya adnani, dan qasidah yang kedua tala'al badrul alaina. Qaswa warrakbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man. Kasidah-kasidah ni orang katakan kalam-kalam Allah. Dan itu memujikan Rasulullah. Macam Rasulullah ni dia kurban untuk kita. Sebelum kita dapat Islam ni, kita dapat Islam yang free, kita diperanakan sebagai Islam. Tapi zaman Nabi Rasulullah kata, semasa dia nak meninggal dunia pun dia kata ummati. Dia begitu katakan risau atas kita. So dan kasidah-kasidah yang budak-budak itu melaungkan katakan Rasulullah punya nama, dan kita akan mendapat berkesanan. Siapa tu? Lepas tu kasidah-kasidah itu membuatkan ketaksupan. Pasal nada-nada, rhythm yang mana dia buat itu menyentuh kalbu. Dan menyentuh kalbu, dan daripada kalbu baik metaphysically, untuk kalbu dia akan menyentuh minda. Bila menyentuh minda, air mata akan mengalir. So inilah kasidah-kasidah, untuk perkesanan kasidah ini membuatkan orang tu selalu berdengar. Mungkin dia boleh dapat taufik dan hidayah daripada kasidah ini. Yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang elok ataupun yang molek lah kita alunkan di dalam bulan Ramadan, sempena kita kata penghulu pada segala bulan yang penuh berkat. Jadi qasidah itu berunsur doa. Qasidah ada yang berbagai, puji, doa. Jadi perbanyakkan qasidah yang berunsur puji dan doa. Contoh Muhammad kata qad kafani ilmu rabbi ya rabbi sallallahu ala nabi
Ya Arhamar Rahimin, dan banyak sebelum buka puasa lah. Yang paling elok selepas bertarawih. Ya, setelah bertarawih. Setelah bertarawih beramai-ramai salawat dalam 2-3 qasidah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi. Hiburan sangat diperlukan oleh jiwa untuk kembali segar dan bertenaga. Tanpa hiburan, jiwa akan menjadi suram dan tidak bermaya. Konsep hiburan Islam sangat luas. Apa sahaja yang dapat mententeramkan jiwa dan menenangkan fikiran seperti berzikir, berselawat, berkhasidah dan berzanji yang berfungsi membawa manusia kembali kepada Allah, dibenarkan lantunannya dalam sesebuah majlis kebesaran. Akhir Ramadan, malam 1 Syawal, iblis menjerit. Maka pada ketika itu berkeliaranlah tentera-tentera iblis, dan iblis, ketua iblis ini menjerit, memanggil kepada tentera-tenteranya. Lalu tenteranya berkumpul di hadapan iblis, di hadapan ketua iblis ni. Lalu mengatakan, tenteranya mengatakan, wahai tuan, apakah yang menyebabkan tuan menjerit begini? Maka ketua iblis mengatakan, tidak ada apa-apa yang menyebabkan aku menjerit, melainkan pada hari ini Allah Ta'ala telah memberi kebesaran kepada umat Islam dengan diampunkan dosanya, ditambah-tambahkan ganjaran pahalanya, diberikan kepada mereka perayaan-perayaan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka iblis mengatakan, aku nak mereka dirosakkan. Maka tentera iblis mengatakan, kamu lalaikan mereka dengan muzik-muzik yang melalaikan, dan kamu hiaskan amalan majlis mereka dengan minuman arak yang memabukkan dan percampuran laki-laki, perempuan dan sebagainya. Maka inilah kerja iblis dan tentera-tentera iblis. Maka kita eloklah pada tahun ini, hari raya pada tahun ini, kita ganti dengan amalan-amalan muzik kita melalaikan, dengan minuman arak dan percampuran laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Kita ganti dengan bacaan qasidah yang berakhlak. Kita buat sambutan-sambutan seperti baca qasidah, kita baca memuji-muji Rasul. Maka kita akan dapat kesan dalam masyarakat kita ialah manusia akan bertambah baik, sebab Allah SWT akan mengkabulkan doa kita pada Aidilfitri. Apa saja yang diminta oleh manusia pada hari Aidilfitri itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penonton yang dihormati, pada hari raya kita digalakkan bersungguh-sungguh membesarkan Allah dengan melaung takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu hiasilah 2 hari raya dengan tahlil, takbir, tahmid dan takdis. Hadis riwayat Abu Naim dari Anas radhiyallahu anhu. Ini menjadi petunjuk bahawa hari raya dalam Islam adalah hari untuk mengagungkan Allah dan menzahirkan syiar agama, bukan hari untuk berseronok dan bersukaria dan tanpa batas padan agama yang dianjurkan oleh Islam. Diharapkan segala intipati rancangan yang dipaparkan dalam seru qasidah dapat memberi manfaat pada anda. Di kesempatan bulan yang penuh barakah ini, saya hos anda mewakili seluruh kerabat kerja seru qasidah mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. InsyaAllah jumpa lagi seru qasidah. Ya Imam al-Husni ya